Ta'ala kabulkan segala hajat dan hasrat dan niat kita yang murni di dalam hati kita, dan semoga Allah SWT lindung kita daripada segala wabak, bencana dan sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin. Iaitu insyaAllah sebentar saja lagi kita akan mulakan dengan usul Ridwana insyaAllah. Sebelum kita mulakan kelas hari ini, saya ingin menjemput berbahagia dan Faizah untuk memberikan sepatah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan tahniah kepada 9 jemaah di antara kami ini yang baru mendapat undangan dan minta saat-saat akhir atau saat terakhir lah, ya, ada di antara kami sini. Terima kasih dan menunggu Jasa Travel yang baru join kami. Dan terima kasih juga kerana memilih package yang apa yang saya bagi sedia ada. You don't have much choice, tapi Alhamdulillah semua 9 tempat telah diisi. Saya bagi tahniah kepada jemaah yang baru mendaftar. Keduanya agak suntuk masa yang kita minta pasport. Saya rasa kebanyakan jemaah telah pun menghantar pasport mereka, tapi ada juga bila hantar tu, ada juga dia bisik-bisik lah, bila boleh dapat balik kan? Nak raya, nak ramadan, kaki pun gatal, kita nak jalan. Jadi saya tak boleh janjikan bila kita dapat balik, kerana sistem musuh ni yang diperlukan untuk scan the pasport hanya akan mungkin akan buka pada hari Isnin ini. Ya, saya pun telah susunkan satu batch, 1A, barakah 1A yang akan di-scan dahulu. Ya, sedia ada testing period dia. So kami dikehendaki untuk menyimpan pasport jemaah selama 2 minggu. Itu pun kalau tak ada masalah. Ya, sekiranya sudah selesai scanning pasport, secepat mungkin insyaAllah kita akan pulangkan. Kita pun tak nak pegang pasport jemaah lama-lama. Nanti nak raya, nak balik kampung, kan? Nak berraya. Kita tak nak simpan lama-lama. Dan kalau sekiranya ada jemaah yang perlukan pasport mereka urgently kerana ada urusan kerja ataupun ada nak pergi luar negeri kerana urusan yang penting, beritahu kami. Saya pun tak boleh dapat janjikan, tapi insyaAllah sejauh mana kita akan usahakan untuk scan pasport itu. Kerana kebanyakan pasport kecuali barakah 1A yang MUIS akan scan, yang lain kita scan sendiri di office. Jadi tak banyak waktu yang terbuang untuk ulang balik ke MUIS. Ya, itu satu. Ada jemaah yang belum lagi submit vaccination cert, okay, tapi ada juga yang memberitahu kami tak dapat slot untuk vaccination kerana dah sold out. Ada beberapa tempat yang kita dah hubungi yang mungkin ada ready stock seperti Santa ada di Chai Chee belakang sini, ataupun Woodlands, Jurong, Ang Mo Kio dan Perlis pun tak silap saya. Dan beberapa travel clinic di hospital seperti Datuk Seri dan Educate tak silap saya. So call dulu, buat appointment, jangan terlalu lewat kerana kami perlukan vaccination cert ni. Sekiranya masuk sistem bila scan pasport kerana dia minta, ya? Jadi kalau sekiranya dia minta, kita nak kena uploadkan sebagai untuk bukti, ya? Ada soalan tentang pasport ataupun vaccination? Yes. Okay, so vaccination yang diperlukan adalah meningitis, influenza. Sekiranya you have lungs issue, asthma, or you are 65 and above, pneumococcal is needed as well. Okay, kalau under 65 dah tak ada masalah radang paru-paru ataupun asthma, tak perlu ambil pneumococcal. Yang penting meningitis dan influenza. Yang atas 65? Yang atas 65 pneumococcal. Jadi 3. 3 Okay.
Jangan ambil semua satu hari. Nanti pengsan 10 hari. Kalau boleh, masa nak sebelum dan Ramadan, kita have it before Ramadan ataupun kalau terlalu lewat selepas Ramadan, beritahu kami. Jadi kami buat adjustment dekat sistem. Okey. Selain daripada itu, soalan lain. Alhamdulillah, flight sudah confirm, insyaAllah. Tak ada lagi perubahan, saya harap. Sejauh ini, itulah package yang tertulis untuk jemaah. Kita akan sama-sama berangkat pada 8, ada yang 9 dan balik di lain-lain lah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang berbahagia Puan Nurul Faizah, khususnya yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Ridwan bin Abdul Manaf serta Ustaz Amir Al-Fian. Ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa minggu ini selesai episod pesawat. Minggu ini dia masuk episod yang kedua. Episod yang kedua ni adalah pasport. Pasport juga scanning. Okey, suka saya nak bilang tuan-tuan, saya pertama nak ucapkan selamat datang kepada jemaah-jemaah yang baru mendapat surat haji 2 hari yang lalu. Semalam pun ada lagi yang dapat. Semoga awak hargailah undangan Tuhan. Mulut tu, semoga awak hargailah undangan Tuhan tu. Masalah ini semata-mata undangan Tuhan. Itu yang awak kena tahu dulu. Dan banyak terjadi benda-benda unpredictable di luar jangkaan. Maksud saya pengurusan dan juga sebagainya. Kadang-kadang bukan JSA atau travel agent itu tidak berpengalaman. Bukan. Kadang-kadang dia pun tersepit dan tersiksa oleh keadaan. Tapi Alhamdulillah, sebab tu saya minta awak datang kelas ni setiap kali kita panggil. Pasal mungkin ada api-api yang terkejut. Supaya awak nanti kemudian hari tak marah-marah. Episod marah-marah ni tidak tahu saya lupa. Satu episod tidak tahu saya lupa. Dan memang begitulah. Setiap lebih nak dekat hari langsung, lebih kuat juga lah ujian ni. Kuat juga. Cuma betul dengar, diam dulu dan tanya kami. Jangan dengar story itu di tempat lain. Pasal lain travel agent atau lain JSA, kadang-kadang dia lain cara pengurusan. Dan kamu tak nak bagi information tu semua serentak, nanti bingung macam-macam. Mana satu nak dengar dia dengan saudara dia ikut Ahmad ada yang cerita, ada saudara dia ikut yang Fauzi ada yang cerita. Jadi cerita dia chill tu. Kita nak ada Ramadan ini kelas kita yang terakhir, tuan. Sebelum Ramadan. Nanti kita akan jumpa lagi 2-3 minggu selepas hari raya. Boleh tak? Boleh tak? Bertenang dulu, jangan marah-marah. Pasal memang banyak. Saya belum bagi lagi full itinerary. Saya belum lagi buat apa gedung dekat barang nak bawa. Kita belum lagi buat demonstrasi pakai ihram. Kita belum lagi buat demonstrasi tawaf. Kita bawa Kaabah sini. Kita pasangkan Kaabah. Kemudian kita tunjukkan macam mana cara nak melontar jamrah. Ini semua haji ni adalah pergerakan. Kadang-kadang baca kitab tak faham. Awak tengok di YouTube tak faham kita. Kita tak faham. Tapi awak kena tahu basic hukum dan rukun ni. Awak kena tahu. Nanti ada banyak ustaz-ustaz kita di lapangan. InsyaAllah saya juga akan ada nanti. Sepanjang 30 hari atau 28 hari awal di sana, saya lah yang nanti akan mengetuai dedicate untuk grup Jalaluddin ini.
saya berlapang dada untuk bertanya, tuan-tuan ada masalah apa pun. Masalah pribadi tak boleh lah masalah hukum, masalah pakcik ni kecil-kecil. Ini masalah normal tiap tahun saya jumpa. Macam mana ustaz saya ni umur 65 tahun, saya terkencing-kencing ni macam mana? Tak apa, itu nanti kemudian. Saya tak nak bagi jawapan sekarang, nanti awak tak tidur malam. Fikir ni macam mana ni, sah tidak? Ini ada jalan keluar. Tetap ada jalan keluar. InsyaAllah nanti kita akan advise kan. Saya akan nasibkan nanti lelaki, cerita lelaki satu part dengan ada ustaz dia. Wanita ni yang lebih banyak soalan ni, saya hasilkan nanti waktu taklimat keberangkatan satu hujung sana. Dia duduk dengan ada orang yang berbual pasal cerita wanita je. Pasal nanti masalah apa tu, darah haid, masalah ni semua nanti segan malu nak bertanya, takut terlajak soalan. Simpan dulu soalan-soalan itu. Dan insyaAllah kita akan cuba menangani ini sebaik mungkin itu saya nak pesan. Bab-bab yang ini awak nampak tadi, pergerakan haji ifrad. Okey, kita akan mula bercuti kerana Ramadan dan juga akhir raya. Dan hari ini kita akan habiskan pergerakan ifrad, tamattu dan qiran kalau boleh. Kemudian awak dah lihat pergerakan ini. Kemudian nanti saya nak awak fikirkan haji dibagi kepada 3. Cara nak buat haji ni, cara ni terbagi kepada 3, iaitu haji ifrad, haji tamattu dan juga haji qiran. Okey, haji qiran. Ini ketiga-tiga ni saya tetap memberikan wewenangannya kepada jemaah semua untuk memilih awak sesuai nak buat haji yang mana satu. Niat dia nanti niat dia according to apa cara yang awak akan fikirkan awak nak lakukan. Namun begitu ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain itu yang bagaimana? Pertimbangan lain itu next class nanti Syawal saya akan bagi insyaAllah satu form kepada setiap jemaah untuk awak buat declaration. Untuk awak berikan nama, NIC, kemudian awak nak buat jenis haji yang bagaimana. Kalau ifrad dia niat haji terus, berangkat dari Singapura kita akan jatuh niat haji terus dalam pesawat. Kemudian kalau sekiranya dia tamattu, dia niat umrah dulu. Niat umrah dulu, buat tawaf, sa'i, tahalul, kemudian tanggal dengan ihram. Pasal dia buat umrah dulu, satu haji tamattu. Kalau qiran, dia sama saja seperti ifrad, tapi dia niat satu kali niat haji dan umrah bersama. Okey. Kalau sekiranya ini hanya sekadar panduan dan pandangan saya, sekiranya awak kalau mengikutkan riwayat-riwayat yang afdal adalah ifrad, tetapi awak nanti kena menunggu dalam keadaan ihram. Kalau bila dah jatuh niat, awak dah jatuh niat ihram haji dulu, kemudian menunggu hari Arafah. According to our schedule, kita akan landing di Jeddah lebih kurang 2 Zulhijjah. Jadi plus minus awak akan berada dalam keadaan ihram plus minus 10 hari. Dalam keadaan awak berpantang 14 perkara tak boleh dilaksanakan ketika awak niat ihram ifrad. Ini just pertimbangan dia. Nanti awak fikir kan, saya tak terpaksa. Pasal mungkin tuan-tuan ada guru sendiri juga. Ada mungkin belajar di YouTube juga. Ada mungkin belajar di mana-mana juga. Ada mungkin mengambil pandangan yang lain juga. Okey. Begini. Bagi sesiapa yang dah berumur 65 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas, ataupun dia ada sakit-sakit berat, saya punya pertimbangan dan cadangan awak ambil haji tamattu. Pasal kita masuk sampai di Mekah, saya bawa awak ke Masjidil Haram untuk tawaf, umrah, sa'i umrah, tahallul, kemudian awak bebas daripada ihram. Ini jangan ikut perasaan, afdal jangan. Saya dah ada benda ni semua tahu. Saya tahu.
dah saya nak tanya tu. Ya. Jadi siapa-siapa yang rasa dia tak mampu untuk menanggung ihram silalah ambil tamattu. Okay. Sebab tu kita menunggu antara 2 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Itu kurang lebih 9 malam. Kalau awak ni jenis yang bukan awak ni jenis yang boleh menanggung dan tidak berlupa, especially tidak berlupa, nanti terpakai sabun, nanti terpakai t-shirt, nanti terpakai ni. Setiap larangan tu 1 ekor kambing. Setiap larangan kalau awak melanggar 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing tu berapa? Sekitar $300. Ada tak pernah jemaah yang ala-ala nak jadi hero? Ada tak? Saya dah jumpa. Berapa kambing dia kena tu? 3 hari pertama dia kena 6 ekor kambing. Ini saya bilang buat ada bukan saya nak ikut. Kalau ada saya di pagar ada kat sini yang umur 20 tahun, 30 tahun, awal 40-an dia berhajat betul nak ambil afdal. No problem. Kalau awak rasa awak boleh jaga diri awak, boleh jaga pantang tu lebih kurang 10 malam, bismillahirrahmanirrahim. Kalau awak rasa awak comfortable dengan 2 pakaian ihram tu, awak rasa awak boleh, bismillah, saya tidak ada masalah. Ada tak yang ambil tahun lalu? Ada ramai juga. Tapi kalau awak rasa awak datang single, dan dalam keadaan awak mungkin sakit berat, dan awak tak confident awak boleh jaga barang itu selama 10 malam, ambil yang tamattu. Saya rasa lebih comfortable. Saya nak bagi antara yang paling pertengahan, antara paling pertengahan dengan keadaan diri awak. Pasal ni masalah hukum juga. Kalau dam kita awak kena bayar dam. Kalau tak bayar dam, awak kena puasa. Kalau tidak nanti awak kena bayar fidyah. Macam ada pantang-pantang yang awak kena ada. Jadi pertimbangan itu. Kebanyakan yang ambil ifrat ni wanita. Dia rasa dia feel free to control dia punya diri. Jadi keadaan dia tu begitulah. Pertimbangan dia harus ditimbang antara afdal hukum dan keadaan diri awak. Keadaan diri awak. Siapa yang rasa tak mampu, bismillah, silakan tamattu. Pernah tak terjadi jemaah ni dah dalam flat nak gantung niat ni, dia tak tahu nak buat lagi apa. Dia tak tahu dia ke tak. Makanya saya menggunakan puasa itu. Ya, pakcik lelaki jadi ikut lelaki. Dalam flat ni dia confused, tak tahu ni nak buat lagi apa. Pasal niat yang pertama tu tergantung kepada niat yang pertama tu, awak tamattu ataupun ifrat. Makanya saya start fill up the form. Kita make sure, kemudian kita labelkan nanti nama tag nanti ada ni nanti. Kita pakai stiker ni pakcik aman ni, kita pakai stiker kat sini, dia tamattu ada biru. Nampak tak? Dia ifrat ada merah. Jadi kalau dia lupa, pakcik ni haji yang satu memang itu drama dia akan terjadi. Jadi kita akan lihat pada nama tag dia ni haji yang satu. Saya tak halang awak. Kalau awak rasa awak boleh carry, bismillah. Tapi kalau awak rasa awak tidak boleh carry, dekat situ ada ihram yang berat, lebih kurang 10 hingga 11 malam. Bismillah tamattu. Yang penting awak dapat selesaikan ibadah haji ini dengan sempurna. Kami akan cuba bantu awak, jangan takut. Kami akan cuba bantu untuk nanti kita ada checklist juga. Dan setiap pergerakan haji ini kita buat secara bersama-sama. Saya akan pegang mikrofon ni. Tiba-tiba nak jatuh niat nanti di sisa untuk ihram haji, kita akan baca bersama-sama. Awak ikut saja. Jadi tak payah sangat macam risau sangat. Aku ni tak tahu apa ni nak berangkat. Aku tak tahu baca sebenarnya. No problem. Saya dah jumpa drama nanti tak tahu. No problem.
saya mungkin anak-anak awak, ada ustaz-ustaz juga kat sini. Ya. Yang penting banyakkan istighfar, baca Yasin, solat taubat. Itu baca Yasin, solat taubat, itu perlu, itu bakalan haji ni tahan rasa dalam. Memang angin, memang. Tapi dekat nak bangkat dari keluar ni semua. Jadi mudah-mudahan tidaklah. Saya bukan bersangka buruk dengan awak pun, tidak. Tetapi ini drama sudah terjadi tidak tahu. Jadi mungkin drama-drama ini boleh menjadi panduan dan pedoman. Mudah-mudahan yang baik ke, ni aku ni nak berangkat haji ni. Lillahi subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu nasihat dan pesanan daripada saya, tuan. Awak nampak ni tasbih pertama, tasbih kedua, tasbih ketiga. Kalau saya tanya balik nanti di lapangan, tak satu makcik pun yang ingat. Tetapi ada yang mungkin nanti kita akan update. Sekarang ni ini sedang dibuat keputusan. Mungkin ada upgrade ataupun mungkin ada pertukaran lokasi kemah di Mina dan Arafah. Itu belum. Mungkin jawapannya nanti Syawal. Selepas Syawal baru kita tahu lah. Disebabkan tahun yang kemarin banyak komplain daripada jemaah Singapura mengatakan kemah di Arafah tidak bagus, tidak macam ni. Jadi mungkin upgrade kemah kepada yang lebih bagus. Tapi saya tak tahu bagaimana keadaan kemah ni. Mungkin dia nak tambah aircon dan juga sebagainya. Jadi saya dengar ni saya bilang, saya dengar ada tambahan bayaran untuk masyarakat, untuk kemah Arafah. Tapi saya tak pasti tambah ke tidak. Mungkin nanti kita akan jumpa kemudian masa Syawal bila normally sepanjang 10 tahun saya handle haji. Normally kemah Arafah dan juga Mina, especially Mina, jemaah haji semula kena berjalan kaki kurang lebih 9 km. Manual tak ada bagi lah, terus tak ada manual jalan kaki. Daripada Muaiz di Mina ke Jamrah Aqabah itu normal 9 km. Disebabkan komplain Arafah sampai ke menteri dan juga sebagainya. Jadi sekarang ni mereka mungkin nak tukar kemah itu kepada yang lebih dekat. Apabila nak tukar kemah itu yang lebih dekat, keputusan itu dah ke tidak buat? Belum ada keputusan. Ini saya bilang awak lah, apabila dia nak tukar kemah itu yang lebih dekat, kemah itu dah penuh dengan travel-travel yang tak sedia ada. Jadi bukan masalah awak boleh bayar nak top up ke bukan. Kemah itu dah penuh dengan vendor yang sedia. Jadi mungkin sebelum lagi bilang kita nak dapat yang dekat ni, berapa dekat, dia ada nama-nama, belum lagi tentukan sama ada kemah itu dekat dengan Jamrah atau tidak. Belum. Normal memang jalan kaki. Berapa jalan pagi raya itu kita jalan kaki 9 kilo macam. Daripada kemah Mina jalan kaki manual dari sampai melontar Jamrah Aqabah balik semula ke Shisha itu net 9 km. Itu yang saya minta awak berkenaan kalau ada pertukaran, kalau ada kena top up. Ini saya dah bilang mula supaya awak tak marah-marah. Itu mungkin sebuah keputusan yang mendadak. Masih lagi dibincangkan, belum ada lagi location dia. Masalah kemah Arafah dan juga di Mina. Okey. Yang lain daripada itu, kita akan nanti lepas raya banyak kali minggu, almost setiap minggu, sehinggalah hari berangkat. InsyaAllah saya mungkin tinggal dan bertemu sama dua ustaz ni. Dua ustaz ni entitled tuan-tuan punya pemimpin lah di sini. Tapi ada banyak lagi pemimpin kita. Saya ada 6 orang ustaz lagi ada di Mekah menanti. InsyaAllah kita akan sama-sama membantu lagi. Jangan fikir yang berat-berat itu. Ada minggu Ramadan puasa dan juga hari raya. Kemudian baru lagi nanti kita fikirkan selepas hari raya untuk persiapan nak berangkat. Boleh ya? Hati-hati dengan pasport. Siapa-siapa yang tujuan travel,
boleh hilang, nauzubillah. Dan kalau ada keperluan nak ambil, silakan ambil. Kalau tak ada keperluan, kalau nak simpan dengan kita, itu yang terbaik. Saya tunggu Ustaz. Saya minta selepas hari raya nanti jangan ada yang absent lagi. Mungkin jangan ada yang tak datang kalau kita panggil. Kita ada banyak kali. Kita ada national taklimat juga nanti. Saya harap tuan-tuan nanti dapat hadir bersama insyaAllah ya. Tak ada kursi banyak yang kosong. Saya kata ada yang usul dan tak datang. Takut nanti confuse lah. Saya serahkan kepada sudah. Saya serahkan kepada tuan untuk kita bersama gerakan. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa ala ba'd. Terima kasih bahagia Ustaz Abdul Rahim, Puan Nur Haja Faiza, Ustaz Amir, masya-Allah di atas kesudian berada di sini masya-Allah. Dan kita alhamdulillah seperti yang dikabarkan, saya kira dah selesai dah tu sebenarnya. Dah habis daripada haji ni, dah tak payah cerita kat slide ni dah. Cuma itulah gambarannya macam mana dulu. Jadi saya tahu mungkin terlalu banyak information dan sebagai orang kata agak susah nak buat gambaran. Tapi yang pernah pergi haji ramai tak yang pergi haji? Dah pernah? Yang this is second time, ada tak? Ada sikit? Ada, masya-Allah. Yang baru dapat jemputan berapa ramai? Katakan sikit. Ni kira first time ni datang. Betul kan? First time ni. Okay. Jadi gambarannya yang saya kongsikan kepada anda tadi, itu gambaran daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Yang kita cerita pergerakan 9 km dan sebagainya. Cuma saya yang seperti yang Ustaz Rahim ceritakan tadi, itu hanya dalam benak pemikiran mereka. Belum ada konfirmasi dia doa ni. Jadi kita doa lah. Mudah-mudahan doa itu jadi kenyataan. Amin. Kalau tak, jalan kaki lah kita sebenarnya. Okey. Walau demikian rahimahullah, seperti yang digambarkan jenis haji ada 3 jenis. Mungkin saya rasa pasal terlalu information banyak sangat. Nak bangun sikit tak? Kita takut risau semua lah. Kita bangun sikit. Dengar-dengar untuk sikit. Dengar untuk sikit kan. Takut risau dia membawa sampai akhir nanti. Kita searching sikit. Rasa macam dah okey, dah segar, dah duduk, silakan nombor tu. Okey. Dah sedia? Kita dah mulai macam ni. Jemaah. Oh jemaah. Dia belum synchronize sikit. Jemaah. Oh jemaah. Kita tukar-tukar. Pak Haji. Oi Pak Haji. Pak Haji. Oi Pak Haji. Okey. Jadi alhamdulillah kita tengah bincang tentang jenis haji. Seperti digambarkan, jenis haji yang diiktiraf ataupun diterima adalah 3, ifrad, tamattu', qiran. Yang dah dibincangkan secara umum tadi oleh Ustaz Rahim, bagaimana ifrad, bagaimana tamattu', bagaimana qiran. Dan dikongsikan juga kepada anda bahawasanya itu semua tertakluk pada kekuatan antum, kemampuan. Saya pernah kongsikan di awal pengajian kita, ittaqullah haitsu kunta, ittaqu mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah di mana kau berada, dan bertakwalah kepada Allah semampu yang kau boleh. Saya kongsikan kepada anda beberapa pandangan mazahib tentang mana haji paling afdal. Setiap mazahib berbeza pendapat. Jumhur kata ifrad, Hanafi kata qiran, Hanafi kata qiran, Ahmad bin Hanbal kata tamattu'. Jadi di sini mengatakan bahawasanya afdal itu bukanlah satu confirmation, belum ada. Nabi pernah ataupun Nabi ada sebagian riwayat mengatakan ada 20 hadis Nabi buat dalam lebih kurang 20 hadis Nabi cerita Nabi buat tamattu'. Ada juga hadis yang kata Nabi buat ifrad dan sebagainya. Jadi ini pandangan-pandangan. Jadi istilah di sini bukan afdal, adalah cerita mampu kerana.
Boleh cepat? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Cuma oi. InsyaAllah. Cuma. Okey. Boleh. Kita letak tepi yang ini. Boleh? Simpan dalam otak dulu. Nanti nak sampai hari raya dah istihara 100 rakaat, 20 rakaat lagi baru bisa. Boleh? So jangan fikir mana afdal. Kita tahu aja dulu. Boleh? Boleh. Okey. So, dalam pengajian kita yang lepas kita bincang tentang ifrad. Betul tak? So ifrad ada yang saya dah kongsikan sebelum ini pada Allah, ialah ini pergerakan ifrad yang awal yang kita maaf. Kalau kita gambarkan ini semua saya dah kongsikan kepada anda. Sebab orang ifrad dia apa? Dia haji kemudian haji kemudian jadi bermakna dia masuk kawasan miqat, dia niat apa? Yes. Orang tamattu masuk kawasan miqat, dia niat apa? Cantik. Kali berhentilah kita dah habis sunnah tu lah. Dah clear lah ni. Okey. So, jadi bermakna proses dia orang qiran, orang ifrad, orang tamattu semua sama proses ni. Dia akan ada tawaf, dia akan ada sa'i, dia akan ada wukuf Arafah dan sebagainya. Okey? Cuma setelah saya kongsi kepada anda tentang ifrad, ini gambaran awalnya. Yang mana kita Ustaz, apa dulu ya? Kalau apa-apa nak tambah-tambah tu saat ni. Saya kena tahu saat ni. Okey. Jadi ini yang takwan saya kongsi kepada anda. Yang mana ini semua berlaku kat mana? Mandi sunat ihram lah, memakai ihram lah, sunat ihram ni berlaku kat mana? Kat rumah. Lepas tu niat berlaku kat mana? Atas pesawat di kawasan Taib. Kemudian tawaf kudum dengan sa'i haji kat mana? Kat tempat awak nampak kat bawah blok, bawah jalan kaki lelaju pun belum kira sa'i lagi. Okey? Taib, habis. Jadi bila dah habis tawaf kudum, ada tawaf selamat datang, lepas sudah saya haji, ini orang ifrad ini orang ifrad. Maka nanti datanglah pada 9 Zulhijjah. Saya ingat saya telah kongsi kepada anda, ibadah haji terbagi kepada dua bahagian. Betul tak? Part 1 dengan part 2. Part 1 8, 9, 10. Lupa dah. Sekali lagi. Yang saya cakap ni Zulhijjah, bukan bulan Jun, Julai bukan. Yang saya cakap ni Zulhijjah. So bahagian pertama 8, 9, 10 Zulhijjah, betul tak? Yang ini part 1. Part 2 dia 11, 13. itu part 2. Okay, clear. Jadi yang saya tengah cerita, orang tadi dah tawaf kudu, dia dah saya haji, lepas tu masih lagi dalam keadaan ihram. Ni ifrad, cerita ifrad kan? Dalam keadaan ihram sampailah pada 9 Zulhijjah, yang mana mereka akan berwukuf di Arafah. Kita lah, bukan mereka lah kan. Maknanya kita dah start lah tu ibadah haji tu, dah mula. Maksudnya kita masuk 1 Zulhijjah atau 2 Zulhijjah sebagainya, tak kira. Dan selama mana tu kita dalam keadaan orang yang ifrad akan dalam keadaan ihram sampailah 9 Zulhijjah. Maknanya dah dapat one of ibadah haji. Bila berada di Arafah, apa yang orang buat? Orang akan tiba di Arafah pada 8 Zulhijjah. Masa itulah awak dengar khutbah Arafah. Kalau biasa awak tengok dalam Facebook live apa sebagainya, semua travel akan ada khutbah live tu. Beza orang khutbah hari haji, hari raya Fitri lain dengan khutbah Arafah. Sebab khutbah Arafah ialah kita berada di tanah Arafah. Apa dia cerita dia? Nanti saya kongsi kepada anda. Selepas itu kita akan doa di bawah langit di Arafah selepas asar. Lepas tu kita bergerak, kita mabit dan kita mengutip batu di mana? Muzdalifah. Bermakna wukuf Arafah, mabit di Muzdalifah. Betul tak? Okey. Masa mabit di Muzdalifah ni, apa dia punya environment dia? Gambaran ni kat situ adalah seperti tanah lapang yang luas, berpayungkan langit dan bintang-bintang dan bulan, bertilamkan pasir-pasir. Takut tak? Tak takut, sebab ini ibadah. Kita kena butuh. Apa pun dia, itulah dia.
Kan saya cakap ibadah haji ni adalah sebagai bukti kita berbenar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna gambaran nikmat yang puluhan tahun untuk Allah bagi berbandingkan dengan hanya bulan bercerita, satu bulan lah saya cakap, pengorbanan berbulan tu berbandingkan dengan nikmat bertahun, sikit sangat. Kenapa kita buat demikian? Pasal inilah kata Nabi SAW, khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku manasik kalian, dan ia sebahagian daripada manasik kita. Boleh kita? Masa kita kat Muzdalifah kita buat apa? Kita bermalam dan kita putih batu. Saya dah kongsikan anda, batu tak ada fikiran, asal dah siapkan. Kemudian kita akan berangkat ke Mina pada pagi 10 Zulhijjah, dan kita akan lontar jamrah Aqabah. Ini jamrah yang besar, 7 biji batu sahaja. Bermakna kalaulah kita kata 8, 9, 10, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah kan pagi raya, betul tak? Hari raya kita bagi mereka yang tunaikan haji ialah selepas lontar jamrah Aqabah. Itu hari raya. Hari raya kat Singapura ataupun di mana saja mereka berada, bila mereka mendengar Allahu Akbar, Allah, itu dia. Yang kita tunggu sampai habis lontar jamrah haji, hari raya kita. Jadi 9 kilometer tu yang kita kalau nak ikut proses yang kemarin, saya tak tahu, mungkin mudah-mudahan dia menjadi kenyataan. Amin. Mudah-mudahan 9 tu jadi 5 ke, amin. Mudah-mudahan 9 tu mungkin ada ferry ke apa, amin. Mudah-mudahan. Kalau jadi alhamdulillah. Kalau tak ada mengadap je lah. Namunkan pendapat untuk Allah, betul? Baik, jadi gambaran ni gitu. Jadi bila kita bergerak, maknanya kita berjalan tu daripada kawasan kita di Mina tu, kita dah berjalan sampailah kita lontar jamrah 7 biji batu di jamrah Aqabah. Ini adalah gambarannya. Kan saya bilang anda, saya beritahu sebelum ni, jamrah tu ada tiga. Ada jamrah ula, usta dengan kubra. Lagi sekali, jamrah berapa? 3. Satu yang apa nama dia? Ula. Yang kedua nama dia? Wusta. Yang ketiga nama dia? Kubra. Senang kini lah. Jamrah kecil. Okay? Jamrah tengah, jamrah besar. Faham itu? Boleh? Ula awal, wusta pertengahan, kubra besar. Jadi masa 10 Zulhijjah, pagi hari raya, yang pertama, yang kedua kita tak buat. Kita akan terus pergi yang ketiga. Kita lontar 7 biji jamrah. Maka itulah kita dah bertahallul awal. Tahallul awal yang pertama, gugur semua pantang larang kecuali bersatu suami isteri. Pantang larang ihram berapa banyak? 13. Bermakna yang lain tu awak nak pakai sabun dah boleh, nak potong rambut dah boleh, nak shave dah boleh. Yang tak boleh bersatu suami isteri. Maknanya itulah maksudnya tahallul awal. Lepas tu dah habis ni, 8, 9, 10 dah habis kita dia. Betul tak? Sebab dah hantar lontar jamrah Aqabah yang besar dah lontar jamrah. Betul? Ini gambaran sajalah, bukan ni lah lontar jamrah tu. Selesai. Ini masuk kita part yang kedua. Apa dia? 11, 13. Yang ini kita bergerak prosesnya sama terkumullah. Kita mandi dan kita lontar jamrah, dan lontar jamrah yang kita lontar tu 3 jamrah. Mana yang pertama, yang kedua dan ketiga itu yang kita laksanakan selama 3 malam, 11, 12, 13. Habis haji. Senang? Senang, haji kata okey.
Pasal lajang